Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembentangan ini bagi kursus PPPK 5453 Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia di bawah tajuk Analisis Kes Penceraian Talak 3 dengan satu lafaz. Pendahuluan, talak diharuskan dalam Islam bagi menyelesaikan konflik rumah tangga di antara pasangan suami isteri. Perceraian hendaklah berlaku dengan kebenaran mahkamah dan dibenarkan suami untuk melafazkan satu talak sahaja seperti mana yang diperuntukkan di dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri. Namun, perceraian talak 3 kebiasaannya berlaku di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah hendaklah mendapatkan pengesahan perceraian di mahkamah syariah. Mahkamah perlu menyiasat dengan teliti dan berhati-hati dalam menilai keterangan pihak-pihak dan memberi keputusan berkaitan kes lafaz talak 3 dengan satu lafaz. Penelitian oleh mahkamah amat penting kerana kesan talak 3 menyebabkan pasangan tidak boleh rujuk dan memberikan impak besar dalam kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum, saya Siti Fatimah Muhammad Kamal. Saya akan membentangkan berkenaan dengan definisi talak, rukun-rukun cerai, apakah pembahagian talak dan seterusnya kita akan bincangkan talak 3 menurut hukum syarak. Okey, kita mulakan dengan definisi talak. Okey, dalam bahasa Arab dia mempunyai dua makna, iaitu makna yang pertama, membebaskan ikatan seperti membebaskan ikatan tali kuda. Makna yang kedua adalah membebaskan ikatan perkahwinan, iaitu ikatan yang terjalin antara suami dan isteri. Dari segi hukum syarak, talak bermaksud membebaskan ikatan perkahwinan melalui perkataan seperti talak atau seumpamanya seperti lepas, tinggal dan cerai sebagaimana yang biasa dipraktikkan dalam kalangan masyarakat kita. Okey, sebenarnya perkataan talak ni dah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. 8 kali dalam surah Al-Baqarah dan sekali dalam surah Al-Talaq, Al-Tahrim dan Al-Ahzab. Sebagaimana firman Allah SWT, At-talaqu marrataini fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, yang bermaksud talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan, menceraikannya dengan cara yang baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Kita lihat pada bahagian talak. Bahagian talak ni ada dua, talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i ni adalah perceraian yang boleh dirujuk dan talak ba'in ni perceraian yang tak boleh dirujuk semula. Talak ba'in ini ada dua jenis pula, iaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in sughra adalah perceraian yang berlaku sebelum berlakunya persetubuhan, iaitu ataupun perceraian secara tebus talak, iaitu khulu. Dan dia jatuh serta-merta pada lafaz talak tu dilafazkan. Dan semua hak-hak isteri tu terputus apabila terjatuhnya talak. Dan seterusnya kita lihat pada talak ba'in kubra. Talak ba'in kubra ni adalah talak 3 yang dilafazkan oleh suami, yang mana semua hubungan suami isteri tu terputus setelah talak itu dijatuhkan. Jadi suami tak boleh rujuk kembali isteri dia, melainkan bekas isterinya kahwin dengan lelaki lain, mereka bersetubuh dan dengan suami baru itu, dan isteri itu diceraikan, dan bekas suami pertama tu boleh berkahwin semula dengan bekas isterinya setelah tamat tempoh iddah. Terusnya kita akan lihat apa talak 3 ni menurut pada hukum syarak. Ada fatwa daripada imam-imam mazhab mengenai talak 3 sekaligus. Mazhab Maliki dalam kitab Al-Muwatta' dari Malik telah sampai padaku bahawa Ali bin Talib berfatwa tentang lelaki berkata kepada isterinya, engkau haram atasku, maka itu merupakan talak 3. Dari hadis ni kita dapat fahami bahawa Sayyidina Ali ni dia memberi fatwa terhadap ucapan talak secara kinayah, iaitu secara samar, yakni engkau haram atasku. Akibat daripada ucapan itu, ianya jatuh talak 3, padahal di situ tak disebutkan bilangan 3 secara terang-terangan. Lebih layak lagi, jatuhnya talak 3 bila dalam ucapannya disebutkan bilangan 3. Dalam kitab, ada satu kitab yang menyatakan, dan begitu juga menurut Imam Malik, tidak boleh mentalak isteri dengan talak 3 sekaligus. Namun kalau dilakukan juga, maka jatuhlah talak 3. Hal ini berdasarkan dalam firman Allah SWT. Demikianlah hukum-hukum Allah, janganlah kamu melampauinya, dan barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka ia telah menganiaya dirinya sendiri. Engkau tak mengetahui bahawa mungkin Allah akan mendatangkan sesuatu perkara sesudah yang demikian itu. Dalam surah Al-Talaq ayat 1.
Jadi perkara yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah telah menjadikan wanita dimaksudkan sebagai wanita yang hilang hak isteri. Maknanya tak dapat didekati lagi oleh suami dengan sebab jatuhnya talak 3 sekaligus. Kalau sekiranya talak seperti itu tak jatuh dan tak pula dijatuhkan hukum, nescaya dia tak lagi kehilangan hak dia sebagai isteri itu. Dan tak pula dia menganiaya diri dia sendiri. Itulah maksud pada ayat daripada surah At-Talaq tadi. Ada dalam satu riwayat dalam ayat 229 surah Al-Baqarah berkenaan dengan pergaduhan Aisyah binti Abdul Rahman bin Atiq kepada Nabi Muhammad SAW bahawa ia telah ditalak oleh suaminya yang kedua iaitu Abdul Rahman bin Zubair dan akan kembali kepada suaminya yang pertama iaitu Rifa'ah bin Wahab yang telah talak bain kepadanya. Aisyah dia berkata, Abdul Rahman bin Zubair telah mentalak saya sebelum menggauli. Apakah saya boleh kembali kepada suami yang pertama? Maka Nabi jawab, tidak kecuali kamu telah digauli oleh suami yang kedua. Jadi kejadian ni dia membenarkan seorang suami tu yang telah talak bain isteri dia, diberkahwin semula dengan isterinya setelah isteri itu disetubuhi dan diceraikan oleh suaminya yang kedua. Tapi berlainan pula dalam kes Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW dia mengharuskan Abdullah bin Umar untuk merujuk isterinya yang telah ditalaknya pada waktu haid. Sebagaimana sabdanya, suruh dia merujuk isterinya semula. Jadi ini menunjukkan bahawa talak yang berdasarkan sunnah atau tak berdasarkan sunnah akan melakunya hukum. Dan ia adalah mengikut pada pandangan mazhab fuqaha dan para ulama Islam pada umumnya. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan menurut mazhab Maliki ini dia tidak boleh menjatuhkan talak 3 sekaligus. Tapi kalau itu terjadi maka ia dianggap sah dan berlakulah sebagai talak 3. Mengikut mazhab Imam Syafi'i pula dalam kitabnya, dia merujuk pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Talak itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi secara baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Pada ayat 230, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lalu jika suami mentalaknya sesudah cerai yang kedua, maka tidaklah si wanita itu halal baginya sehingga dia kahwin lagi dengan suami yang lain. Dengan demikian, Al-Quran telah menunjukkan bahawa orang yang mentalak isterinya dengan talak 3 sekaligus, baik sesudah dia digauli atau belum, jadi bekas isterinya itu tak halal baginya sehingga dia berkahwin semula dengan suami yang baru. Jadi apabila seorang lelaki berkata kepada isterinya, engkau tertalak 3, maka haramlah ia baginya. Kecuali kalau dia sudah berkahwin dengan suami yang baru dan diceraikan oleh suami baru itu dan telah melakukan persetubuhan. Jadi bagi fatwa Imam Syafi'i ini jelaslah bahawa talak 3 sekaligus adalah jatuh 3 dan suami tak boleh rujuk semula. Kalau itu dilakukan, maka perkahwinannya adalah tidak sah. Seterusnya saya sambung mengenai perceraian talak menurut Undang-Undang Keluarga Islam. Di Malaysia, hukum perceraian telah ditakninkan ataupun dikanunkan ke dalam bentuk Undang-Undang Keluarga Islam yang tersusun. Jika di Malaysia, Undang-Undang Keluarga Islam digelar sebagai Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Manakala di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya itu wilayah-wilayah persekutuan digelar sebagai Akta Undang-Undang Keluarga Islam wilayah-wilayah persekutuan. Dalam akta ataupun enakmen tersebut nyatakan secara umum bahawa setiap lafaz talak perlu mendapat kebenaran dan pengesahan daripada pihak mahkamah terlebih dahulu. Terdapat 2 jenis perceraian didaftarkan di mahkamah, iaitu pertama perceraian dengan kebenaran mahkamah dan yang kedua perceraian tanpa kebenaran mahkamah. Bagi perceraian dengan kebenaran mahkamah, ia melibatkan permohonan perceraian oleh salah satu pihak untuk memohon sebuah perceraian. Jadi sekiranya mahkamah benarkan ataupun mengarahkan untuk suami tersebut untuk melafazkan cerai, jadi perceraian itu digelar sebagai perceraian dengan kebenaran mahkamah. Ianya adalah di bawah Seksyen 47 atau Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Seterusnya bagi pendaftaran jenis yang kedua iaitu pendaftaran perceraian tanpa kebenaran mahkamah. Perceraian tanpa kebenaran mahkamah ini adalah melibatkan kes-kes perceraian
yang mana si suami tersebut telah melafazkan lafaz talak ataupun lafaz cerai di luar daripada mahkamah. Mungkin berlaku pergaduhan dan terlanjur melafazkan lafaz cerai tersebut. Jadi, pihak-pihak perlu mendapatkan pengesahan daripada mahkamah. Pengesahan tentang apa? Pengesahan tentang lafaz tersebut. Sama ada menggugurkan talak tersebut, menggugurkan talak ataupun tidak. Ianya diperuntukkan di bawah Seksyen 455A Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan. Seterusnya, bagi kes pengesahan lafaz talak 3 dengan satu lafaz, ianya tidak diperuntukkan dalam mana-mana akta atau enactment di Malaysia, sama ada menjatuhkan talak 3 atau talak 1. Malaysia tak sama macam sesetengah negara iaitu di Mesir. Sekiranya di Mesir telah ditakninkan bahawa setiap lafaz talak 3 dengan satu lafaz ianya menjatuhkan satu talak sahaja. Jadi di Malaysia, peruntukan mengenai pengesahan lafaz talak 3 dengan satu lafaz tidak diperuntukkan. Oleh hal demikian, hukum syarak perlu dijadikan panduan utama bagi hakim Mahkamah Syariah bagi memutuskan keputusan dalam kes melibatkan lafaz talak 3. Bagi prosedur yang melibatkan tentang perceraian, termasuklah pengesahan lafaz talak di luar daripada mahkamah, ianya adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah, yang mana ianya diperuntukkan di bawah Seksyen 47 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993. Ianya boleh dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah sekiranya pihak-pihak tidak berpuas hati dan seterusnya ke Mahkamah Rayuan Syariah. Prosedur pertama adalah melibatkan dokumen. Dokumen yang perlu adalah pihak-pihak perlu failkan saman dan penyataan tuntutan, yang mana dalam saman dan penyataan tuntutan tersebut mengandungi nama dan maklumat plaintiff, nama dan maklumat defendant, maklumat latar belakang perkahwinan, maklumat kehidupan perkahwinan secara ringkasnya. Seterusnya, yang paling penting adalah maklumat lafaz perceraian yang telah dibuat di luar mahkamah. Perkara yang kelima inilah yang akan menjadi penentu ataupun menjadi pertimbangan mahkamah sebelum membuat satu keputusan. Maklumat-maklumat ini perlu dinyatakan secara jelas dalam dokumen tersebut. Sekiranya terdapat audio ataupun bukti dari sudut tulisan, perlu juga dilampirkan di dalam penyataan tuntutan tersebut. Seterusnya, setelah dokumen ataupun kertas-kertas kausa tersebut difailkan oleh mahkamah, mahkamah akan menetapkan satu tarikh untuk perbicaraan, sebutan dan perbicaraan. Dalam perbicaraan, kebiasaannya pihak hakim akan mengambil keterangan pihak yang melafazkan iaitu suami, orang yang ditalak iaitu isteri, dan juga sekiranya diperlukan saksi-saksi ataupun bukti-bukti yang lain berbentuk dokumen dan sebagainya. Setelah mahkamah berpuas hati dengan segala keterangan dan pembuktian yang diberikan, mahkamah akan membuat satu keputusan. Itulah prosedur bagi pengesahan lafaz talak di Malaysia. Dari sudut bidang kuasa Mahkamah Syariah, Mahkamah Syariah memperuntukkan Seksyen 47 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan yang telah disebutkan dan diterangkan sebentar tadi, iaitu kes-kes yang melibatkan perceraian adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah. Kebiasaannya dalam kes-kes yang melibatkan pengesahan lafaz talak, tiada isu yang berbangkit berkenaan dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Semua kes pengesahan lafaz cerai akan dimulakan di Mahkamah Rendah Syariah terlebih dahulu, boleh dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah, seterusnya ke Mahkamah Rayuan Syariah. Seterusnya, bagi isu yang kedua iaitu sama ada rukun talak telah dipenuhi atau tidak, mahkamah akan mempertimbangkan kelima-lima rukun talak yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitu yang pertama suami, sirah, kasad, orang yang talak dan wilayah alaih. Biasanya dalam kes pengesahan lafaz cerai ini, mahkamah akan menekankan tentang isu sirah, tentang rukun kasad
Dan yang ketiga adalah tentang rukun wilayah alaih. Kebiasaannya terdapatnya perbahasan di dalam ataupun terdapat perbahasan ataupun keterangan yang perlu diteliti oleh pihak mahkamah berkenaan dengan rukun yang kedua, ketiga dan kelima. Berkenaan dengan rukun yang ketiga dan keempat, bagi yang ketiga iaitu sirah lafaz, mahkamah akan melihat terlebih dahulu sama ada lafaz tersebut adalah lafaz sharih ataupun lafaz kinayah. Sekiranya lafaz sharih, kebiasaannya di Malaysia Hakim Mahkamah Syariah berpegang kepada pendapat fuqaha yang menyatakan bahawa sekiranya lafaz tersebut adalah lafaz sharih, tidak memerlukan niat untuk talak. Seterusnya, bagi lafaz kinayah, ianya memang memerlukan niat untuk talak. Hakim akan mendengar ikrar daripada pihak suami yang melafazkan talak tersebut terlebih dahulu. Kemudian, hakim akan mengambil keterangan daripada orang yang talak, yakni isteri, ataupun yang ketiga, sekiranya diperlukan, hakim akan mengambil keterangan daripada saksi. Seterusnya adalah berkenaan dengan rukun kelima iaitu wilayah alaih, keupayaan suami untuk menceraikan isteri. Dalam kebanyakan kes pengesahan lafaz cerai di luar daripada mahkamah, aspek keupayaan suami menceraikan isteri amat dititik beratkan sebagaimana kes 1 iaitu Muhammad Hashim bin Muhammad Nur lawan Hamzah bin Samori. Dalam kes tersebut, suami mendakwa telah melafazkan talak dalam keadaan tidak sedar, yang mana beliau telah mendakwa bahawa beliau tidak berkeupayaan untuk menceraikan isteri kerana beliau berada dalam keadaan tidak sedar. Yang kedua, disebabkan ada gangguan dan telah dipaksa. Yang Arif memutuskan suami tersebut gagal membuktikan dakwaan bahawa beliau tidak sedar, mempunyai gangguan dan dipaksa untuk melafazkan lafaz tersebut. Keterangan saksi-saksi juga tidak menyokong dakwaan pihak plaintiff. Jadi keputusan adalah jatuh talak 3. Hakim berpendapat keterangan pihak plaintiff yakni suami dan saksi-saksi menunjukkan bahawa plaintiff dalam keadaan sedar ketika melafazkan lafaz tersebut. Bagi kes yang kedua itu Mansur bin Sulaiman lawan Maharani Sokimi Syariah Law Report. Dalam kes ini pihak pelantik mendakwa bahawa beliau tidak memahami kesan talak 3 pada waktu ianya dilafazkan. Pada pandangan mahkamah, ini bukanlah suatu alasan untuk tidak mensabitkan tuntutan tersebut. Oleh demikian, memahami kesan bukanlah salah satu syarat atau rukun yang dipenuhi untuk mensabitkan lafaz talak yang berbentuk sharih. Jadi mahkamah putuskan bahawa lafaz talak yang dilafazkan oleh pihak suami adalah lafaz talak 3. Bagi kes yang ketiga itu Abdul Muhaimin bin Salahuddin lawan Nur Syahidah binti Ahmad Sanusi. Dalam kes ini, mahkamah telah mendakwa bahawa lafaz cerai talak 3 tersebutlah dilafazkan dalam keadaan tidak sengaja. Selepas cakap tidak mempunyai niat cerai dalam keadaan marah. Mahkamah kemudiannya telah menyoal selidik secara ringkas mengenai latar belakang pemohon. Pemohon juga memaklumkan bahawa beliau tidak pernah mempunyai apa-apa penyakit mental, tidak pernah mengamuk dan tidak terpasal, bukan seorang yang terlalu cepat marah. Oleh hal demikian, mahkamah pendapat bahawa lafaz yang keluar dari mulut pemohon adalah terbit dari hati serta fikiran pemohon sendiri yang berada dalam keadaan waras pada ketika itu. Mahkamah berpandangan keterangan yang diberikan oleh pemohon itu hanya sekadar alasan. Mahkamah berpuas hati dan berpendapat rukun cerai kelima dalam kes ini telah wujud dan sempurna dan kemudiannya menggugurkan talak 3. Seterusnya mengenai isu sama ada lafaz talak 3 dan satu lafaz menggugurkan talak 3, talak 1 ataupun tidak menggugurkan talak. Sekiranya seorang suami melafazkan talak melebihi dari talak 1 seperti dengan talak 2 atau talak 3, maka talak gugur berdasarkan kepada bilangan talak yang disebutkan dalam lafaz tersebut. Hakim mahkamah bagi ketiga-tiga kes atas berpendapat ataupun bersetuju atau mengambil pandangan jumhur ulama imam mazhab 4 tabi'in dan kebanyakan para sahabat. Pandangan ini merupakan hukum yang dipakai dalam mazhab Syafi'i berhubung perkara ini dan merupakan hukum yang dilaksanakan di seluruh mahkamah syariah di Malaysia.
Seterusnya, dalam kes Sri Muhammad Hussein bin Abdul Ghani dan Hazimah binti Mat Yusof, pihak-pihak telah membuat rayuan ke atas keputusan Mahkamah Rendah Syariah yang memutuskan jatuh talak 3 dan suami berhujah bahawa dia mengikut mazhab Hanafi. Setelah menyoal perayu yakni suami, mahkamah berpuas hati tentang dakwaan tersebut. Maka Lembaga Rayuan Syariah memutuskan menggunakan pendapat mazhab Hanafi bahawa lafaz talak 3 sekaligus pada satu masa oleh suami di dalam kes ini talak 1 sahaja. Lebih-lebih lagi apabila isteri itu hamil. Berdasarkan kes tersebut, mahkamah merujuk kepada sumber undang-undang Islam kerana tiada dalam peruntukan undang-undang keluarga Islam berkaitan kesan pengesahan lafaz talak 3 dalam satu majlis dan melihat kepada kemaslahatan pihak-pihak. Manakala dalam kes Ramli bin Sulaiman lawan Rohani binti Abdul Hamid, Mahkamah Rendah Syariah Jasin Melaka mensabitkan jatuh talak 3 tanpa memberikan pertimbangan kepada lafaz dan keadaan pemikiran perayu. Di peringkat Mahkamah Tinggi Syariah berpendapat fakta kes yang dipertikaikan ialah lafaz talak kerana wujud percanggahan. Namun, lafaz talak yang diucapkan oleh suami diambil kira oleh mahkamah. Oleh itu, lafaz talak yang diucapkan oleh suami tanpa khitab ke atas isterinya tidak menjatuhkan talak walaupun menyebut talak 3. Maka mahkamah memutuskan dan memerintahkan bahawa lafaz talak tersebut tidak sabit talak 3. Dalam kes ini, mahkamah perlu membuat penelitian secara terperinci mengenai lafaz talak dan proses siasatan hendaklah secara teliti dan berhati-hati oleh mahkamah. Seterusnya, dalam kes Sri Muhammad Izzuddin bin Amaruddin dan Zulaikha binti Karim, Mahkamah Rendah Syariah Alur Gajah membuat keputusan sabit talak 3 dan Mahkamah Tinggi Syariah mengekalkan keputusan tersebut. Manakala di peringkat mahkamah rayuan mendapati satu isu sahaja, iaitu sama ada perayu sebagai orang awam boleh mengemukakan bukti terhadap suatu fakta yang telah dibangkitkan di mahkamah bicara, sedangkan bukti baru diperolehi, iaitu berkaitan laporan perbuatan perayu 1. Maka mahkamah berpendapat ianya bukan fakta baru dan memutuskan kes ini hendaklah dibicarakan semula. Berdasarkan kes tersebut, mahkamah tidak dapat memutuskan talak 3 kerana bukti yang menyokong keterangan perayu tidak diberikan perhatian oleh mahkamah sebagai asas pertimbangan membuat keputusan. Justru itu, mahkamah hendaklah meneliti setiap keterangan dan dokumen yang dilampirkan semasa proses siasatan. Penutup, kewujudan perbezaan pendapat ulama mazhab berkaitan lafaz talak 3 mempengaruhi kepelbagaian keputusan mahkamah sama ada jatuh talak 3 atau 1. Mahkamah Rendah Syariah berbidang kuasa mendengar kes perceraian talak 3 dengan satu lafaz dan apabila wujud ketidakpuasan antara pihak-pihak dengan keputusan boleh merayu ke mahkamah yang lebih tinggi. Di peringkat Mahkamah Rendah Syariah lebih cenderung menjatuhkan talak 3. Manakala di peringkat Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah, keputusan berubah sama ada jatuh talak 1, kekal jatuh talak 3, tidak menjatuhkan talak dan bicara semula. Mahkamah memerlukan kepada penelitian sangat berhati-hati dan proses siasatan ke atas pihak-pihak hendaklah lengkap sebelum memutuskan jatuh bilangan talak.